Baik, terima kasih Nadirah dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda, apakah perkembangan Auda pada pagi ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu ya, menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada hari ini. Dan semoga pejuang perancangan Auda hari ini ianya dipermudahkan dan dilancarkan mengikut seperti mana yang Auda harapkan. Dan Auda seperti biasa pagi ini akan kami kongsikan ya antara maklumat semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Sebelum itu, marilah kita beralih pula untuk mengikuti satu bahan visual untuk edisinya hari ini. Saya percaya Auda pernah dan sering melihat sejenis tumbuhan ini. Ini adalah pokok nipah, sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di hutan negara-negara Asia Tenggara. Nama botaninya Nipah fruticans. Di sekitar tebing-tebing sungai di negara ini memang banyak tumbuh dan proses pengambilannya boleh dikatakan mencabar. Daun pokok nipah yang panjang dan lembut banyak digunakan oleh masyarakat tempatan untuk membuat atap nipah. Selain itu, daunnya juga digunakan dalam seni anyam-anyaman bakul dan jerami dan bermacam-macam lagi kegunaan lain berasaskan pokok nipah. Dalam menyambut Hari Raya, pokok nipah memang akan dicari, menjadi rebutan oleh si pembuat ketupat. Kebetulan di kampung Danau Tutong ada tumbuh pokok nipah dan penduduknya juga ramai yang mahir menganyam. Bahagian pokok nipah yang diperlukan untuk menganyam pembungkus ketupat ialah di bahagian pucuk nipah. Pucuk nipah boleh menyecah 5 hingga 7 meter panjang. Dan untuk kegunaan pembungkus ketupat adalah pucuk yang muda. Hanya pucuk yang sebegitu saja yang layak diambil untuk digunakan. Mesti hairan kan? Macam mana daripada batang yang serupa buluh itu boleh diambil dijadikan daun? Luaran berwarna hijau, daun di dalamnya kekuning-kuningan. Daunnya harus dikeluarkan dengan menetak batang tersebut. Daun pucuk nipah tadi mereka jemur dahulu lebih kurang 1 jam. Baik, proses penyediaan bahan anyaman ketupat sudah pun selesai. Berikutnya, apa kata kita lihat lagi kebolehan orang kampung menganyam ketupat untuk dihidang di Hari Raya. Seikhlas hati jari disusun, di bulan Syawal mengukir kenangan. Indahnya raya kunjung mengunjung, ketupat menjadi seri hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, diucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Pastinya di bulan Syawal di pagi raya sibuk ya bis kita membuat persediaan di dapur riuh rendah ya untuk membuat persiapan untuk hidangan sanak saudara yang datang berkunjung. Jadi Auda pastinya juga ada menu-menu istimewa yang disediakan dan kali ini sambil-sambil kita ni berkunjung beraya, kita ni dapat mempelajari sedikit sebanyak mengenai dengan hidangan istimewa yang akan kami bawakan kali ini mengenai dengan ketupat. Jadi Auda kita akan berkunjung ke Kampung Danau Tutong untuk menemui dan berkunjung ke rumah salah seorang penduduk yang mempunyai kemahiran dalam menganyam ketupat. Ya, Auda, ketupat penyiri hidangan, apalagi kalau kita ni berada di bulan Syawal ya, menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kali ini Auda sambil-sambil kita ni berkunjung beraya, sambil-sambil tujuan kita ni dapat menimba ilmu, mempelajari dan juga mengetahui cerita mengenai dengan ketupat bersama Bu Hajah Saina. Baik Bu, kalau kita lihat di sini ada perbezaan ketupat yang ada di meja ini. Jadi apa saja, mungkin ada nama-nama khusus ketupat yang ada ni Bu? Ketupat yang di ujung sekali itu namanya ketupat lapas bini. Ketupat lapas bini. Yang ini ketupat lapas laki.
Dan yang ini ketupat sate menggunakan 2 daun. Ketupat sate menggunakan 2 daun. Yang ini ketupat sate 1 daun. Oh, ada juga perbezaannya menggunakan 2 daun dan 1 daun. Ada. Jadi kalau untuk di sini yang kan babu buat kan tunjukkan ketupat apa? Ketupat ni lah, lapas laki. Kita ni Auda akan melihat bagaimana ketupat lapas laki ini dibuat. Jadi apa fungsinya ia dijamur dulu? Ya supaya tu pula tu ya orang lakas ada bah bisa nyamannya kan. Jadi dalam satu daun itu ada dibelah lagi bani buah. Dibelah. Ya ini daun tadi kan, tadi belah dan ia boleh tadi buat menjadi satu. Oh, jadinya Dalam satu daun satu lah. Jadi 1 biji. 1 biji. Baik, kita ni terus saksikan bagaimana proses menganyam ketupat ini. Auda, kalau kita dengarkan tadi Abah Wali akan membuat ketupat lapas laki. Ini pasal daun ini besar kan. Itu pasal tadi damitkan saja. Dibuang bahagian ujungnya ni kan ya? Ujung dan ini ia punya lidi ni tadi buang. So lidinya tu keras. Satu ni buat macam nombor 8. Kalau yang ini untuk 1 biji ni. Kalau ini sebelah kanan yang ada kan, dia berlawanan kan, kanan sama kiri. Satu tanda tangkap macam mana. Kalau ketupat lapas ini kanan dua-dua, ini kalau yang laki kiri kanan. berbalas. Berbalas. Satu tadi sama. Tadi sama. Dan buat nanti macam mana? Kalau kita sendiri tiap tahun kan kalau hari raya membuat ketupat ini. Kadang-kadang tiap tahun kami membuat. Bila tahu waktunya tu? Waktunya selalu membuat kulitnya ni macam sehari lagi kan, macam esoknya hari raya, esoknya hari raya membuatlah tu. Tapi mengisinya sama atunya is depend ni orang, depend kalau nampak anak bulan baru tani tu tani apa ni tani merabuskan menanak ke dia. Satu tani isi baras kan. Jadi baras ini mau baras apa ni? Baras pulut. Barasnya boleh tadi menggunakan barasnya orang biar baras biasa. Baras biasa pulut macam merakat juga. Boleh tadi menggunakan barasnya orang. Kadang orang tua-tua dulu yang menggunakan baras karbon. Kalau baru memegang bahan-bahan untuk dianyam, memang berpulas-pulas tangan olehnya. Setelah siap, beras yang digunakan ialah beras kabun yang sudah direndam selama 1 jam untuk dituruskan. Dimasukkan ke dalam bungkusan ketupat untuk direbus bersama air santan dan garam kira-kira 2 jam. Sambil-sambil menunggu ketupat masak, saya juga berkesempatan berbual bersama salah seorang penduduk Kampung Danau yang juga mahir menganyam ketupat dan menjadikan ketupat sebagai hidangan lazim setiap hari raya dulu lagi. Ya, ada tiada yang lama maka tiada yang baru ya. Sambil-sambil kita ni menunggu ketupat tadi masak, sambil-sambil tujuh kita ni berceritalah bersama penduduk Kampung Danau, antaranya Babu Jamalah Osman. Baik Bu, kalau Babu sendiri
memang ada kepandaian. Pernah Jo membuat ketupat tadi, Pak? Pernah dulu. Apa saja nama ketupat, jenis ketupat yang Bapak buat? Biasanya ketupat. Anda aku ingat bahwa kadang-kadang membuat untuk ketupat lapas tuh ada bini-bini, bulat tuh laki-lakinya orang dulu kan zaman itu tuh Ketupat lapas laki. ada bini-bini, ada dua jenis gitu. Jadi sebenarnya memang sudah lama Bania wujud barangan ini, Pak. Inilah istimewanya Hari Raya. Peluang ziarah menziarahi dan menikmati bermacam jenis hidangan yang biasanya hanya ada di bulan Syawal. Tambahan lagi, adanya ketupat, sudah tentu adanya masakan ayam atau daging sebagai gandingan. Menariknya lagi Auda, ahli keluarga yang datang berkunjung pun sama-sama membuat aktiviti menganyam ketupat sambil-sambil berkongsi nostalgia raya. Satu kenangan manis untuk diri saya sendiri. Dapat beramah mesra berhari raya bersama penduduk Kampung Danau sambil belajar dan melihat kebolehan mereka dalam menganyam ketupat.